Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar kelas 303 dan 304. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, marilah sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Hari ini hari Selasa 3 bulan 8 tahun 2021, subjek matematik, bab yang ke-9, garis lurus 9.1.6. Okey, kita akan tengok standard pembelajaran kita 9.1.6, iaitu menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, jadi kita ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah penggantian. Dan kaedah yang kedua adalah kaedah penghapusan. Jadi cikgu akan tunjuk dulu pada kamu kaedah penggantian macam mana. Okey? Okey. Sila buka buku galus muka surat 91. Okey, muka surat 91 kelas. Baik. 91. Kita tengok kepada arahan dia. Tentukan titik persilangan bagi pasangan garis lurus yang berikut menggunakan kaedah penggantian. Jadi dia bagi dua garis lurus pada kamu. Dia suruh kamu guna kaedah penggantian. Langkah pertama, salin je dulu garis lurus tersebut. Okey? Salin, kita salin 3x tambah y sama juga dengan 1. Dan yang keduanya kita salin x tambah 2y. X tambah 2Y sama juga dengan 7. Apa kita nak buat? Kita akan tambah. Ini kita jadikan dia 1. Yang ini kita akan jadikan dia 2. Tu je kamu kena tambah langkah yang pertama. Seterusnya kita akan daripada persamaan ni kita akan jadikan persamaan yang ketiga. Kita nak ambil mana persamaan ketiga, kita pilih sama ada kita nak guna 1 atau 2. Jadi cikgu akan gunakan 1. Daripada sini cikgu akan gunakan 1. Okey. Dari 1 kita tulislah dari 1. Maksudnya kita ambil persamaan yang pertama. Dari 1 kita akan turunkan 1 ke bawah. Okey. Kita turunkan 1 ke bawah, kita salin je balik 1 ni. Okey, jangan pening-pening. Kamu salin apa yang dah ada dekat situ. 3x tambah y sama juga dengan 1. Okey. Kita akan jadikan dia 3. Kita akan tinggalkan y saja sebelah sini. Jadi 3x pergi ke sini. Okey, tinggalkan y. Jadi y sama juga dengan 1 tolak 3x. Baik kelas. Ini bila jadi y sama dengan 1 tolak 3x, kita dah ada dah persamaan kita yang ketiga. Labelkan dia 3. Sekarang kita ada 3 lah persamaan. 1, 2, 3. 3 dapat daripada mana? Dapat daripada 1. Okey? Baik, dah dapat 3. Kita akan gantikan 3 dalam 2. Sebab 2 kita belum guna. Okey, ganti 3 dalam 2. Baik kelas. Kita gantikan 3 dalam 2. Jadi cara kita dah ganti dah 3 dengan 2 tu. Okey, kita akan salinlah 2. Ambil 2 ni, turunkan ke bawah. Okey, turunkan 2 ke bawah pula. Tadi kita turunkan 1 kan? So, turunkan salin je. X tambah 2y sama juga dengan 7. Okey? Kita akan gantikan 3. Mana 3 kita? Ini 3 kita. 3 kita y sama dengan 1 tolak 3x. Jadi kita akan bulatkan. Kita bulatkan apa? Kita akan bulatkan y. Kita akan gantikan dengan 1 tolak 3x. Kita ganti. Okey. Bila kita dah nak ganti dia, kita salin balik dengan kita ganti y, nilai y tadi. Jadi x tambah 2 y dalam kurungan. Y dia berapa? Y dia adalah y sama dengan 1 tolak 3x. 1 tolak 3x. Okey? Tutup balik kurungan tu sama juga jangan lupa dengan 7. Okey, baik kelas.
Apa yang kita nak buat dengan 2 dan 1 tolak 3x? 2 ni kita akan darab dengan 1 dan 2 juga kita akan darab dengan 3. Jadi supaya kita tak keliru, kita letaklah 2 di atas 1, 2 di atas negatif 3x. Untuk kita lakukan operasi darab. Jadi kita darab macam biasalah. Jadi x tambah 2 darab 1, 2 lah. Dan 2 darab negatif 3x, negatif 6x. Okey, sama juga dengan 7. Okey, baik kelas. Jadi, kita dah dapat x, 2x tolak. Okey, jadi kita kumpulkanlah. Jadi x, kita letak dekat dengan negatif 6x. Sama juga. Okey, 2 ni kita akan pindahkan ke sini. Okey. Jadi 7 kita akan tolak, tambah 2 pergi sini dia jadi tolak. Okey. X tolak 6x. Okey, 1 tolak 6 negatif 5x. Okey. 5x. Tak jadi nombor 5. Negatif 5x. Okey. Sama juga dengan 7 tolak 2 5. Okey, 7 tolak 2, 5. Jadi, nak dapatkan nilai x, negatif 5, kita akan bahagi dengan nilai 5. 5 kita akan bahagikan dengan negatif 5. Okey. 5 bahagi negatif 5 kelas. Ni 5 ni. Okey. X sama dengan 5 bahagi negatif 5. Gunalah kalkulator anda. 5 bahagi dengan negatif 5. Dapat apa? Negatif 1. Okey. Jadi, kita dapat negatif 1. Okey. Cikgu sambung ke atas ni. Cikgu sambung nilai dia. Jadi, x sama juga dengan negatif 1. Okey. Kita dapat dah satu nilai, iaitu nilai x. Jadi, cikgu akan warnakan dia sebab dia adalah nilai yang penting. Dapat satu. Jadi, kita nak dapatkan nilai y pula. Nilai y kita ambil, tadi kita dah guna 1. Kita bawa ke bawah. Lepas tu kita guna 2. Gantikan dengan 3. Dapat dah nilai x. Sekarang yang kita tak guna lagi, 3. Jadi, sekarang ni kita akan guna 3. Kita guna 3. Kita salin balik 3 di sini. Y. 3 kita tadi berapa? Tengoklah 3 kita tadi berapa. Ni 3 kita. Okey, ni 3 kita. Okey, jadi kita salin 3 kita tadi. Y sama juga dengan 1 tolak 3x. Okey, ni yang ketiga. Jadi kita akan gantikan. Kita ganti, kita bulatlah x. Kita nak ganti dengan berapa? X kita akan ganti dengan negatif 1. Negatif 1. Baik kelas. Kita salin je balik dengan menggantikan nilai x dengan nilai baru iaitu negatif 1. Y sama dengan 1 tolak 1 tolak 3 dalam kurungan negatif 1. Okey. 1 tolak 3 dalam kurungan negatif 1. Guna kalkulator. Tolak 3 negatif 1. Okey. 3 negatif 1, dia akan jawapan dia, tengok kalkulator masing-masing, kita akan dapat jawapan dia adalah 1 tolak 3 negatif 1. Jadi y kita akan dapat 4. Okey. Jadi cikgu akan warnakan y kita adalah 4. Sekarang kita dah dapat x dan kita juga sudah dapat nilai y. Jadi kita boleh tulis guna ayat dia ni sama, maka titik persilangan, ataupun kamu nak tulis okey titik persilangan saja pun boleh, cikgu faham. Okey, ataupun kita salinlah maka titik persilangan. Berapa titik persilangan? Titik persilangan. Okey, kita akan baca x dulu. Kita akan baca x dulu. X dia berapa? Negatif 1. Turunkan di bawah. Negatif 1. Dan kita akan baca y kita adalah 4. Negatif 1, 4. Itu je lah jawapan dia. Itu je.
Jadi, maka last sekali tulis ayat dia lah. Maka titik persilangan kita adalah negatif 1 dan juga 4. Okey, itu untuk contoh yang pertama, kaedah penggantian. Okey, soalan nombor 1 ni. Okey, untuk soalan nombor 1, cikgu akan tinggalkan pada kamu untuk kamu buat sebagai latihan. Okey. Okey, untuk L bahagian L, okey, tentukan titik persilangan juga bagi pasangan garis lurus berikut. Beza dia menggunakan kaedah penghapusan. Sebelum ni kita tengok, tadi kita tengok kaedah penggantian kan. Ni kita tengok kepada kaedah penghapusan. Okey, macam mana kita akan cari nilai titik persilangan menggunakan kaedah penghapusan. Okey kelas. Kita salin dulu. Sama juga kita salin dulu 2x. Okey, 2x tolak y sama juga dengan 4. Dan satu lagi adalah 4x. 4x tambah 3y sama juga dengan negatif 2. Okey kelas. Baik. Kita labelkan 1, kita labelkan 2. Okey. Ini 2. Okey. 1, 2. Jadi, untuk kaedah penghapusan ni, kita kena sama tau. Tengok 2x, 4x. Kita nak hapus, kena hapus pemboleh ubah yang samalah. 2x, 4x. Tak sama. Okey. Y, 3y pun tak sama. Nilai dia tak sama. Jadi, macam mana kita nak kena samakan dia? Kita kena pilih lah. Sama ada kita nak hapuskan x atau kita nak hapuskan y. Okey, jadi dalam contoh ni kita akan pilih untuk kita hapuskan x. Macam mana kita nak hapuskan x? Kita akan samakan dulu nilai dia. Okey, kita nak samakan nilai dia. Ini 4x kan? Ini 2x. Nak jadikan yang 2x ini, jadikan dia 4x, kita kena darab dengan 2. Kalau kita nak darab 2, semua ni kita kena darab 2. Okey, jadi semua persamaan yang pertama, kita akan darabkan dengan 2, nilai 2. Okey, jadi cikgu akan turunkan nilai ni. Cikgu turunkan nilai tu. 2x, okey kelas, tolak y sama juga dengan 4. Okey, 2x tolak y sama dengan 4. Kita akan darabkan semua dengan 2. Jadi, nak mudahnya cikgu akan tulis 2 di atas, 2 di atas, 2 di atas. Dan kita lakukan operasi pendaraban. 2 darab 2 kelas. 4x tolak 2y sama juga dengan 8. Okey. Jadi, ini adalah persamaan yang pertama tadi yang kita dah darab dengan 2. Okey, ini persamaan pertama yang kita darab dengan 2. Betul lah. Ini kita jadikan dia persamaan 1 tadi. Kita dah darabkan dengan 2. Dia jadi persamaan yang ketiga lah. Kita jadikan dia persamaan yang ketiga. Jadi kita salin balik persamaan yang kedua kat bawah ni. 4x tambahkan dengan 3y sama juga dengan negatif 2. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Jadi 3 ni kita dapat daripada 1 lah. Hasil darab persamaan pertama ni dengan nombor 2, kita akan dapat persamaan ketiga iaitu 4x tolak 2y sama juga dengan 8. Dan 4x tambah 3y sama dengan negatif 2 ni kita salin balik dari persamaan yang kedua. Baik, macam mana cikgu kita nak guna hapus? Okey, 4x. Okey, baik kelas, 4x. Kita nak hapus dia, kalau kita tambah dia jadi lagi banyak tau. Dia jadi 8x. Jadi, kita tak boleh guna tambah. Bila dia sama, dia positif dan positif, kita kena guna tolak. Okey, jadi 4x, kalau kita tolak dengan 4x, kita akan dapat kosong tau. So, hapuslah x ni. So, kita decide, kita buat keputusan, kita akan menggunakan operasi tolak. Jadi, kita tulis persamaan yang ketiga, kita akan tolak dengan persamaan yang kedua. Jadi 4x tolak, hapus, potong teruslah. Yang tinggal lagi adalah y lah, negatif 2y. Jangan lupa tolak 3y. Okey, sama juga 8. Sama juga. Kena tolak dengan negatif 2.
Negatif. Negatif 2. Okey. Baik, negatif 2y, negatif 3y. Dia jadi negatif 5y. Okey, sebab kita tolak dia negatif 5y. 8 tolak negatif 2, dia jadi tambah lah di situ. So, 10. Kamu boleh guna kalkulator tau. Okey, 8 tolak negatif 2. Dah, dapat tak? 10 kan? Jadi, jawapan dia 10. Jadi, nak dapatkan nilai y. Jadi, y kita sama dengan, macam biasalah, 10 kita bahagi dengan negatif 5. Jadi y kita akan dapat 10 bagi negatif 5, negatif 2 kelas. Okey, cikgu akan kita berwarna hijau lah. Kita akan letakkan warna hijau, maksudnya nilai ini adalah penting. Okey, jadi y sama dengan negatif 2. Kita dapat dah nilai y sama dengan negatif 2. Macam mana kita nak dapatkan nilai x? Okey, dengan menggantikan, kita gantikan, dia kata sini, gantikan y negatif 2 dalam 1. Dalam 1 tu persamaan 1 lah. Okey, kita gantikan. Okey, kelas. Kita ganti y sama juga negatif 2 dalam 1 kelas. Okey, mana satu kita? Satu kita tengok. Kita dah label tu, pentingnya kita label ni. Okey, mana satu kita? Satu kita adalah, salin baliklah. Satu kita 2x tolak y sama juga dengan 4. Okey, jadi kita ganti 2y ni kita gantikan dengan negatif 2. Jadi kita salin dengan menggantikan nilai y 2x tolak negatif 2 sama juga dengan 4. Baik, 2x negatif darab negatif, dia jadi positif lah. So, sama juga dengan 4. Nak dapatkan nilai x, step by step kelas. 2x sama dengan 2 pindahkan ke sebelah sini. Okey, jadi 4 kita tolakkan dengan 2. Jadi 2x sama juga dengan 4 tolak 2 berapa kelas? 2. Okey, tinggalkan x sendiri. 2 kita akan bahagikan dengan nilai 2. Jadi 2 bahagi 2x sama juga dengan 1. Okey, kita dapat nilai x sama juga dengan 1. Okey. Bila kita bahagi, kita dapat 1, maka kita dapatlah sekarang titik persilangan dia. Sekarang titik persilangan kita dah dapat. Maka, buatlah ayat. Maka apa? Maka titik persilangan sama juga dengan berapa? Kita baca dahulu, kita akan baca dahulu x kita. X kita kelas, x kita adalah 1. Bolehlah. Dan y kita adalah negatif 2. Okey, y kita adalah negatif 2. Maka titik persilangan, okey, maka titik persilangan kita, yang ini ayat dia. Okey, boleh nampak okey, maka titik persilangan adalah sekejap. Tak boleh besar tak nampak. Okey, itu. Itu. Maka titik persilangan sama juga 1 negatif 2 untuk contoh yang diberi, contoh bahagian L. Okey, boleh rujuk sinilah, sama je. Maka titik persilangan sama dengan 1 negatif 2.
Itu je lah. Okey, untuk contoh yang pertama, L. Okey kelas. Baik, untuk soalan nombor 1 ni, cikgu macam biasalah, cikgu tinggal untuk kamu buat. Rujuk kepada contoh yang cikgu dah tunjuk tadi. Dengan satu lagi, yang ini cikgu akan bincang. Okey, yang ni kita bincang. Okey, dia kata, dia bagi dua titik, dia bagi dua persamaan, garis lurus, iaitu 3x. Yang pertamanya adalah 3x. Salin je balik 3x tolak 4y. Sama juga dengan 12. Okey, dan yang keduanya adalah 2x. 2x tolak 3y sama juga dengan 2. Okey, baik kelas. Ini kita label lah. Label. Ini 1, yang ini 2. Okey. Sama juga 3x, 2x. Kita compare dulu. Tak sama. 4y, 3y. Tak sama juga. Jadi kita kena decide satu nombor yang kita boleh darab supaya kita dapat sama dia. Jadi untuk yang ini kita tak boleh. Ini tak boleh darab, untuk dapatkan satu nombor yang sama. Jadi kita pilih nak hapuskan apa? X atau Y. Jadi cikgu pilih kita akan hapuskan X. Kita nak hapuskan X, kita nak samakan dia. Yang persamaan 1 ni semua kita kena darabkan nilai X. Nilai X depan X dekat bawah persamaan 2. Yang ini semua kita kena darabkan dengan nilai di sini di atas kena darab dengan nilai X ni. Yang ini semua kena darab dengan nilai X di atas persamaan 1. Okey, kalau tak faham itu tak apa. Kita buat dulu. Persamaan 1 kita akan darabkan dengan ni. Persamaan 1 semua ni kita akan darabkan dengan X depan nilai X ni. Kita akan darabkan dengan 2. Okey, macam tu tulis. Akan darabkan 2. Okey, persamaan yang kedua kita akan darabkan dengan nilai X yang duduk di persamaan pertama ni, iaitu 3. Okey kelas. Jadi cara dia macam mana? Cara dia kita tulis sahaja. Okey, nilai dia. Okey, jadi 1 kita akan darab dengan 2 kan. 1 darab 2 dan persamaan kedua kita akan darab dengan 3. Nilai 3. Jadi kita tulis je lah. Okey, atas ni 2. Ini 2. Ini 2. Yang ini kita akan darab dengan 3 semua ni. Kita akan darab 3. Kita akan darab 3. Okey, kita lakukan proses pendaraban sekarang. 2 darab 3 kelas. Jadi 6. 2 darab 3. 6x. Tolak. Okey. 6x tolak 2 darab 4y. 8y. Sama juga dengan 24. 2 darab 12. 24. Okey, ni 1, 2 dah ada kan. Ni persamaan ketiga lah. Okey, jadi yang persamaan kedua kita kena darab dengan 3. Jadi 2 darab 3, 6x. 6x tolak 3 darab 3y, 9y. Sama juga dengan 2 darab 3, 6. 6. Sama juga ini adalah persamaan yang keempat. Jadi sekarang kita nak hapuskan x tadi. Kita dah sama dah. Dah jadi sama dah. 6x, 6x. Okey, y tak apalah sebab kita tak nak hapuskan y. Kita nak hapuskan nilai x. Jadi 6x, 6x sama juga macam tadi. Bila dia sama, positif dan positif, kita decide untuk guna tolak. Okey, kita akan guna tolak lah untuk yang ini. Kita akan guna tolak. Jadi 6x tolak 6x, tolak, hapus terus, habis. Yang belum habis adalah nilai negatif. Salin balik Negatif 8y. Tolak. Dia mesti ambil macam ni tau. Kamu tak boleh ambil direct macam ni. Negatif 8y, tolak dulu dengan yang ini. Barulah 24 tolak 6. Macam tu. Okey. Negatif 8y tolak negatif 9y. Okey. Sama juga dengan 24 tolakkan dengan 6. Okey. 24 tolak 6. Jadi, negatif 8y. Negatif 8y tolak dengan tolak. Tolak dengan tolak dia akan jadi tambah lah. Tambah 9y. Sama juga dengan 24 tolak 6 kelas. Guna kalkulator lah. 24 tolak 6. 18. So, kita dapat
Okey, ini kita dapat 18. Jadi negatif 8 tambah 9 dia jadi 1y lah. 1y sama juga dengan 18 ataupun y kita dapat sama juga dengan 18. Okey, dah jumpa dah y. Penting ni. Kita dapat dah nilai y. Sekarang ni yang kita nak dapatkan adalah nak dapat nilai y, kita akan pergi kepada nilai x. Okey, kita akan gantikan nilai y ni dalam persamaan yang pertama. Kamu boleh pilih lah. Okey, kita ganti y sama dengan 18 dalam 1. Tak cantik nombor 18 sekejap. Y 18 y sama juga dengan 18. Kita gantikan dalam 1. Okey, dalam persamaan pertama. Jadi kita salinlah persamaan pertama kita. 3x tolakkan dengan 4y sama juga dengan 12. Okey, jadi kita ganti, kita bulatkan y ni, kita akan gantikan dengan 18. Okey, jadi salin baliklah. Salin balik nilai yang telah kita ganti tadi. 3x, okey, tolak 4 darabkan dengan 18 sama juga dengan 18. Sama juga dengan 12. Okey. Negatif 4 darab 18. Okey. Negatif 4 18. Dapat apa? Negatif 72. Okey, jadi 3x tolak 72 sama juga dengan 12. Jadi 3x sama juga dengan 12. 72 bawa ke sini tambah 72. 12 tambah 72 kelas. Okey, 12 tambah 72. Apa? 84. Kita dapat 84. Jadi 3x sama juga dengan 84. Okey. Nak dapatkan nilai x, 84 kena bahagikan dengan 3. Okey, bahagi. 84 bahagi 3. Guna kalkulator. Kalau kamu rasa nilai itu besar, guna kalkulator. 28. Okey. Jadi dapatlah nilai x kita 28. Okey, nilai x kita dapat. Kita dapat x sama dengan 28. Jadi ini adalah maklumat penting. Cikgu akan warnakan dia dengan warna hijau. Okey, dah dapat nilai x dan nilai y. Jadi marker buatlah ayat. Marker apa? Marker guna warna merah lah kali ni. Okey. Marker titik persilangan. Okey. Sama dengan kurungan. Apa dia? Titik persilangan. Baca X dulu kelas. 28, 28 kita koma. Y dia berapa kelas? 18. Okey. Kita dapat nilai X dia. Kita dah dapat titik persilangan dia. Jadi kita tulislah titik persilangan. Titik persilangan yang kita dapat tadi. Okey, ni. Cikgu tak boleh nak ke tepi dia. Okey, maka titik persilangan sama juga dengan 28. Kita akan baca, kenapa cikgu 28 dulu? Kita baca X dulu. Okey, maka titik persilangan sama juga 28, 18Y dia. Itu je lah.
Jadi cikgu nak semua ni semua ni ruangan dia bagi tu besar dalam buku kamu tu sebab jalan kerja dia agak panjang. Salin semua ni untuk soalan nombor 2 dan cikgu tinggalkan soalan nombor 1 untuk kamu latihan sebagai latihan. Ni latihan PBD muka surat 91 bahagian K tadi soalan 1 dan bahagian L soalan nombor 1 juga. Okey, ambil gambar, hantar pada cikgu. Kalau tak faham boleh PM cikgu. Tanya dulu kalau tak faham. Okey, jangan lupa isi link kehadiran. Tahniah untuk kehadiran pada hari ini. Itu saja. Assalamualaikum.